Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat, selamat bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah. Terima kasih kerana bagi siapa yang masih bersama dengan kita, terima kasih kepada yang menonton. Minta maaf saya lambat sikit pada malam ini. Salam reformasi kepada rakan-rakan. Selamat sejahtera kepada yang masih menonton saya. Terima kasih kawan-kawan daripada pelbagai tempat. Kalau kita tengok Waalaikumsalam Hifni, Doni Yu, Sen Klasifot lambatnya. Lambat nampak macam mana, saya ada kerja sikit tadi. Nur Nilam, minta maaf. Fatah Muhammad, lawan Melaka lain kila. Terima kasih Super Ring. Barul Hisham, terima kasih. Ramesh Kumar dari Penang. T Kiong daripada ni, salam 12 tahun 210 juta. Terima kasih, percaya juga. Namun macam saya katalah, ini baru first round. Kita punya Najib itu dibicarakan dan dijatuhkan hukum. So dia ada lagi 2 round, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Namun begitu ada yang tanya kepada saya, adakah Najib akan masuk penjara dalam masa terdekat ni? Saya kata disebabkan dia diikat jamin, dia ada special permission or circumstances tu, maka dia tak akan masuk penjara sebab dia state of execution. Sehinggalah rayuan habis didengar, dan juga sehinggalah rayuan dia habis dengar di peringkat tertinggi lah, insyaAllah. Sebab dia ada, I think 2 million kot dia punya ikat jamin dia. Namun begitu dia ada kes-kes lain lagi. Itu baru 7 kes. Dia ada lebih kurang dalam 30 lebih kes lagi yang akan dibicarakan, sama ada serentak atau tidak serentak. Salam dari Kajang, Zul, Wendy, Bobo, Sari, terima kasih. Zulkifli Abdullah dari Kuching, terima kasih Zulkifli. Apa khabar tak orang Kuching tak? SJ Tong, salam. Okay, thank you. Malam ni kita bercakap tentang isu Sabah, yang terutama apabila adakah Sabah itu akan tumbang, apa sebenarnya yang berlaku. Ini berdasarkan apa yang saya dapat on the ground. Mungkin orang Sabah sendiri akan boleh komen ataupun boleh tambah lagi kalau sekiranya mereka tahu. Dan saya bagi tahu bahawa pengkhianat broker ini bukan setakat ada di dalam Sabah, tetapi saya boleh katakan sudah ada berjumpa dengan ahli-ahli parlimen di dalam Sarawak sendiri pun dah ada broker-broker yang berjumpa dengan ahli parlimen Sarawak. Dan ahli parlimen Sarawak ni berapa orang ya? Kalau kita tengok, Larry, Dr. Teo, tinggal 2 je lah ahli parlimen Sarawak yang tinggal. So Larry dengan Dr. Teo je lah tinggal. So siapa ke broker tersebut? Yang tu kita tak payah cerita lah. Tetapi ada broker tu, dan broker tu pun broker dengarnya broker orang Sarawak juga, yang telah cuba untuk cuba untuk nak menarik ahli parlimen Sarawak dan juga ahli parlimen lain supaya lompat parti dengan tawaran juta-juta sebagainya. Jadi permainan ini akan sentiasa going on, dan selagi mana pengkhianat ini kita masih biarkan dalam parti, selagi mana kita masih bagi jawatan-jawatan kepada mereka, maka mereka ini akan terus merosakkan negara kita. Dia bukan setakat merosakkan parti, tuan-tuan dan puan-puan. Dia juga bakal merosakkan negara kita. Itu yang menjadi permasalahan dan juga persoalan yang kita kena lawan selama ini. Benda itu yang kita kena challenge, kita kena lawan. Tapi benda ini yang orang tak faham. Situasi ini yang orang tak nampak dan orang tak faham. Benda ini berlaku, kenapa dia berlaku sebagaimana yang kita kenapa kita nak lawan sangat benda ni? Sebab ketidakstabilan politik dalam keadaan ekonomi kita yang semakin teruk sekarang ini menyebabkan negara kita menjadi semakin teruk. Nak recover daripada ekonomi ni akan mengambil masa yang terlalu lama. Dia umpama kita luka, kita tak sapu pula ubat luka, kita tak tutup pula luka tu, maka lama-lama luka tu walaupun kita cuci dengan air, akhirnya dia bernanah. Kalau sekiranya pengkhianat ini kita tak lawan, kita tak buang, kita tak halang mereka, dan kita tak buang daripada kita punya organisasi, dan kita tak cuba untuk nak pergi head coalition dengan dia orang, maka benda ini akan menjadi satu kanser yang akan merosakkan negara kita in the long run. Okey. Itu adalah berkenaan dengan introduction saya. So, berkenaan dengan Sabah. Sekarang ini kita dapat berita tengok tadi bahawa polis sudah berada di hadapan pejabat kediaman TYT Sabah bagi mengawal keadaan sekarang ini. Syafiq Abdal punya geng sekarang setengah berkumpul. Kemudian Musa Aman punya geng pun sekarang ini tengah dalam usaha untuk menyerahkan SD kepada TYT Sabah.
Jadi mereka dalam usaha untuk mengambil alih, dan Musa Aman dikatakan mahu supaya DUN dibubarkan, tengah usaha supaya minta supaya DUN dibubarkan, sedangkan Musa Aman tidak mahu DUN dibubarkan. Jadi sekarang kita nampak permainan kenapa mereka beria sangat supaya Musa Aman ini dibebaskan. Dengar ceritanya, satu pihak telah menawarkan 10 juta, kemudian tambah lagi satu pihak kata dia tambah 30 juta. Now di ada pihak sekarang ini menawarkan 50 juta pula kepada mereka yang melompat. Satu pihak dia kata kalau mula-mula melompat 10 ke 20 juta, lepas tu dia ada parti counter proposal 30 juta, and then dia ada parti counter lagi proposal 50 juta. Main puluh-puluh juta sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk makluman siapa yang tidak tahu, sekarang ini pembangkang di Sabah ada 20 kerusi, Sabah ada 65 kerusi kalau tak silap. Ya, 65 kerusi. DUN Sabah ada 65 kerusi dan pembangkang ada 20, sementara itu 45 lagi milik kerajaan, milik warisan lah. Dan untuk membentuk kerajaan baru, mereka hanya perlu ada pembangkang kena tambah lebih kurang 12-13 kerusi ke atas, baru dia boleh membentuk kerajaan baru. Dikatakan bahawa Musa Aman sudah mendapat 14 ke 16 kerusi. Dan bagi siapa yang tak tahu, kerusi keadilan, parti keadilan di Sabah ni ada dua je, iaitu Kenny Chua dengan Christina Liu. Kenny dan Christina Liu. Dikatakan bahawa Kenny setelah menangkap menggambar dengan Musa Aman, dan ada dia punya gambar tu tersebar dia bersama dengan grup Musa Aman, dan ada yang daripada pimpinan keadilan sendiri mengatakan Kenny telah khianat. Ini saya akan jelaskan adakah Kenny khianat atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, Christina Liu, adakah Christina Liu akan melompat? Christina Liu ni bagi yang tak tahu, Christina Liu adalah pengurusi MPN ataupun Majlis Perhubungan Negeri bagi Parti Keadilan di Sabah. Beliau merupakan pengurusi di Sabah, ketua lah Parti Keadilan Rakyat di Sabah. Dan adakah beliau melompat? Secara mudahnya saya katakan tak. Christina Liu tidak melompat, tetapi bagaimana pula dengan Kenny? Kenny ini adalah orang yang dikatakan telah bersetuju untuk melompat daripada parti. Bukan daripada parti, daripada kerajaan Syafiq Abdal. Ingat Okey. Dan ada komunikasi tadi mengatakan bahawa sebenarnya Kenny tidak keluar daripada Parti Keadilan. Kenny hanya keluar daripada kerajaan Syafiq Abdal menyokong kerajaan Musa Aman. Apa beza dia? Pertama sekali kita kena faham bahawa Sabah bukan kerajaan Pakatan Harapan. Sabah adalah kerajaan warisan, parti warisan. Okey, Sabah adalah kerajaan parti warisan yang kita tahu incline kepada Mahathir. Menurut sumber yang bagi tahu dengan saya, dia kata Kenny, kenapa dia tidak menyokong Syafiq Abdal? Dia punya argument simple je, dia kata. Selama ini bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ditawarkan menjadi presiden, menjadi Perdana Menteri, Syafiq Abdal tidak pernah bersetuju untuk beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak sokong jadi Perdana Menteri, sehingga dia menyokong Mahathir dan juga menyokong diri dia sendiri menjadi Perdana Menteri, kenapa Kenny nak pergi setia pula dengan menyokong pula dengan Syafiq Abdal, dia kata. So it is not, ini bukan saya cakap, ini dia cakap, ini naratif dia, dan mungkin dia boleh betulkan saya. Apa yang saya tahu adalah bukan dia menyokong Musa Aman, tetapi dia tidak menyokong kerajaan Syafiq Abdal. Itu beza. Dia bukan menyokong Musa Aman, tetapi dia tidak menyokong kerajaan Syafiq Abdal. Adakah ini satu tindakan yang bagus? Betul. Saya tidak boleh menjawab dan menjelaskan perkara ini. Ini bukan tugas saya. Tugas saya menyampaikan apa yang berlaku on the ground. Betul atau tak betul itu adalah terpulang kepada keadaan semasa, terpulang kepada situasi. Saya tak tahu. Itu lesser evil antara Syafi'i ke, lesser ke, Musa Aman ke, which one is worse ke, apa semua, itu saya tak pasti. Namun siapa yang saya boleh katakan, itu merupakan argument yang digunakan oleh Kenny untuk menjatuhkan kerajaan warisan, kerana yang pertama sekali dia kata, engkau sendiri pun tak pernah setia dengan Pakatan Harapan, engkau sendiri pun tak pernah nak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa aku nak kena bersetia bersama dengan kau? Itu sekarang ini dia punya naratif dan cerita yang nak dibawakan oleh YB ini, kan. Sekejap. Zul, apa nama dia? Kenny apa? Itu merupakan naratif yang sekarang ini nak dibawa, iaitu YB Kenny ini. Itu naratif yang nak dibawa sekarang oleh YB Kenny dalam situasi
keadaan dan permasalahan yang berlaku di Sabah. So sekarang ini tengah kecoh, tak tahu lagi sama ada dia dah terima masuk ke Musa Aman, dan sekiranya diterima sama ada hari ini atau esok, berkemungkinan bahawa kerajaan Sabah akan tumbang pada esok hari. Tetapi ini semua sebenarnya bergantung juga kepada sama ada Undang-Undang Tubuh Negeri Sabah itu membenarkan pertukaran kerajaan menggunakan SD ataupun Statutory Declaration Alone, ataupun TYT akan menimbang untuk membawa perkara ini ke dalam Dewan Undangan Negeri dan mengadakan undi tidak percaya di dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi ini merupakan satu persoalan konstitusi perlembagaan yang mungkin boleh menarik untuk dibincangkan oleh academician, terutama apabila mereka merujuk kepada krisis perlembagaan Perak tahun 2009, di mana pertukaran kerajaan dan menteri besar itu dilakukan melalui SD dan bukan melalui Dewan Undangan Negeri. Apabila Sultan menukar Nizar pada waktu itu menjadi Menteri Besar Perak, menukar Nizar kepada Zamri menjadi Menteri Besar Perak, Nizar membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Tinggi mendapati bahawa Nizar betul dan juga Sultan tidak ada kuasa dalam perlembagaan untuk menukar Menteri Besar Perak selagi mana Menteri Besar Perak tidak meletak jawatan. Pada masa itu Nizar lah. Tetapi Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan mengatakan tidak, bahawa dia kata mengikut perlembagaan yang dibaca oleh Persekutuan bahawa Sultan mempunyai hak untuk menukar Menteri Besar dan juga kerajaan berdasarkan kepada SD dengan kepercayaan bahawa kerajaan itu tidak mempunyai majoriti. Saya sebenarnya personally saya setuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi. Berdasarkan kes Kalong Ningkan tahun 1965, krisis politik Sarawak 1965, bahawa TYT, Sultan ataupun pimpinan tidak mempunyai kuasa untuk menukar kerajaan menteri besar ataupun kerajaan, melainkan terdapat undi tidak percaya di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Saya bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi di dalam kes Perak 2009. Namun begitu sekarang ini kes itu dah pun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan, dan dah pun menjadi undang-undang bahawa boleh menukar kerajaan dengan sekadar cukup untuk menukar SD. Jadi bagi saya sebenarnya selepas ini kalau sekiranya Pakatan Harapan take over balik kerajaan ini, untuk kita nak lawan balik keputusan tersebut, kita kena ubah undang-undang dengan menyatakan bahawa kita kena limitkan kuasa raja, maksudnya bukan limit, tetapi kita kena definekan, kita kena jelaskan bahawa kita terpanggil raja berperlembagaan, dengan erti kata raja sultan kita ni, agung kita ni subjek tu perlembagaan. Dia mesti merujuk balik kepada perlembagaan, dan dalam perlembagaan itu kita boleh ubah bahawa sebarang ketidakpuashatian kepada ataupun apabila berlaku keadaan di mana dipercayai bahawa seseorang menteri besar itu ataupun ketua menteri itu ataupun perdana menteri itu tidak mempunyai majoriti di dalam dewan, maka keputusan sama ada untuk menentukan dia boleh atau tidak boleh terus menjadi perdana menteri, menteri besar ataupun ketua menteri, mestilah ditentukan oleh dewan melalui undi tidak percaya, dan hendaklah dijadikan perkara itu perkara keutamaan. Maksudnya didahulukan perkara tersebut sebelum ditentukan. Kerana apa? Kerana kalau sekiranya seorang ini bawa SD, jumpa Sultan, jumpa Agong, jumpa TYT, dia ada pasti akan bawa SD. Akhirnya keputusan tu kita tak tahu. Macam hari tu kita tengok undian di dalam menentukan speaker. Kita jelas, kita tahu siapa undi, berapa undi dan sebagainya, sebab kita lakukan di dalam keadaan terbuka. Dan itulah demokrasi berperlembagaan, cara demokrasi yang betul. Namun begitu, apabila kita bawa isu ini ke dalam kita jumpa dengan Sultan, kita jumpa dengan Agong, kita jumpa dengan TYT, kita tak pasti ketelus. Kita bukan kata Agong, TYT, Sultan tu tak telus, tak. Rakyat akan mempersoalkan proses tu. Walaupun kita tahu mungkin possibly kita tak kata Sultan, Agong, TYT ni bias, tak. Tetapi possibility untuk rakyat kita, sebab itu saya kata undang-undang ni is not only must be just, it must be seen as just. Undang-undang ni bukan setakat dia mestilah adil, tetapi dia mesti dilihat adil. Dan undang-undang yang kita ada ni, kalau sekiranya kita buat undian dia belakang tabir tanpa ada ketulusan, tanpa kita boleh buat semak, imbang dan duga, maka dengan itu kita tidak dapat ketulusan dalam menentukan kerajaan. So, balik kepada cerita Sabah tadi, adakah Sabah ini dalam keadaan dia akan tumbang pada keesokan harinya? Itu saya kata, dia bergantung kepada TYT sekarang ini. Ada 3 option. Option pertama adalah di mana Syafiq Abdal memohon supaya kerajaan negeri
ataupun Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan dan diadakan fresh election. Itu yang pertama. Kedua, Musa Aman mengatakan bahawa dia telah mempunyai majoriti dan sekiranya TYT bersetuju, maka dia boleh melantik Musa Aman menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru dan membuang Syafiee Apdal, menggantikan dia dengan Musa Aman. Itu option kedua. Option ketiga adalah di mana TYT boleh kata bahawa okey, kita call for Dewan Undangan Negeri, kita panggil Dewan Undangan Negeri sitting, kita buat undian sama ada percaya sama ada Musa Aman pula, Syafiee Apdal mempunyai majority support atau tidak. Jadi itu tiga perkara yang boleh berlaku. Sebagaimana Kedah yang saya sebut, sebagaimana Melaka, sebagaimana Johor, sebagaimana Perak, sebagaimana federal sendiri yang saya sebutkan hari itu. Yang paling penting, Syafiee Apdal jangan letak jawatan. Itu walaupun dia kata kita dah command majority itu ini, yang penting dia jangan letak jawatan. The moment dia letak jawatan, maka dalam keadaan itu bila dah ada void, yang itu cerita lain. Saya bagi tahu macam ni. Apabila Perdana Menteri atau Ketua Menteri atau Menteri Besar itu sudah meletak jawatan, bila ada kekosongan, maka dalam keadaan itu dah tak perlu lagi undi tidak percaya. Itu yang berlaku pada bila Mahathir letak jawatan. Itu yang berlaku bila Mukhriz letak jawatan. Dia berbeza dengan tahun 2009 di mana Nizar tak letak jawatan. Masa itu boleh dibawa ke parlimen. Dibawa ke mahkamah. Itu juga yang berlaku kepada Kalong Ningkan 1965 apabila Sarawak, beliau tidak letak jawatan. Kalong Ningkan tidak letak jawatan, tetapi ditukar secara orang kata bukanlah paksa, tetapi menggunakan kuasa TYT pada waktu itu. Maka itu boleh dicabar secara undang-undang. Namun begitu, kalau dalam keadaan Sabah sekarang ini, itu saya kata kita tunggu esok hari bagaimana keadaan, bagaimana situasi, adakah mampu atau tak mampu mereka nak meneruskan keadaan dan situasi yang ada. Jadi kita melihat dalam kerangka dan dalam situasi yang ada sekarang. Jadi apa di sebaliknya? Pertama sekali kita dah tahu tentang broker-broker ini berkampung di Sabah ini sejak dalam I think a week or two ago. Seminggu 2 minggu lepas diorang dah start berkampung di Sabah dan mereka dah mula berunding dan berbincang dan enticing dan menggoda-goda ahli-ahli Dewan Undangan Negeri untuk mula melompat. Kenapa penting sebenarnya untuk take over Sabah ini? Sebab itu, naratif pertama Sabah ini adalah Musa Aman kena dibebaskan daripada 46 pertuduhan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang membebaskan itu adalah tidak bukan Perikatan Nasional, Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ini Muhyiddin Yassin. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau sekiranya Muhyiddin Yassin nak membebaskan Najib, nak membebaskan Zahid, dia boleh melakukan dengan senang saja. Dengan satu arahan saja dia dah boleh bebaskan diorang mereka ini. Itu dah tak jadi satu masalah dalam nak menentukan. Tetapi kenapa didapati Najib itu bersalah? Saya dah kata bahawa Najib didapati bersalah atas tujuan sekiranya untuk negosiasi, negotiation. Kalau sekiranya Najib tidak mahu mendengar apa yang hendak diucapkan dan hendak dicadangkan oleh Perikatan Nasional, terutama Muhyiddin Yassin, dan juga meletakkan Muhyiddin Yassin dalam keadaan bahaya, maka wajarlah mereka ini diletakkan di dalam penjara bagi memastikan UMNO tidak ada kekuatan untuk melawan bersatu selepas ini. Sebab tu saya nampak bahawa rancangan mereka untuk mengambil alih UMNO ini semakin berjaya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, rancangan mereka untuk mengambil alih UMNO ini semakin berjaya. Dan setelah geng-geng Hishamuddin, Muhyiddin Yassin, Mahathir dan sewaktu dengannya mengambil alih UMNO, Daim, Azmin mengambil alih UMNO dan Barisan Nasional, maka selepas ini PAS akan dibuang dengan sewenang-wenangnya. Dibuang begitu saja. Dan PAS itu akan menjadi kain buruk yang tidak berguna kepada Barisan Nasional dan juga UMNO, dan di semua tempat mereka akan lawan. Saya sebut apa? Kenapa? Sebab paling penting adalah dana. Tuan-tuan dan puan, kita kena faham, Sarawak ni UMNO tak boleh nak masuk. Sarawak ni UMNO tak boleh nak masuk. So dana Sarawak ni diorang tahu diorang tak boleh nak dapatkan dana dari Sarawak. Tetapi UMNO boleh masuk di Sabah. Bila dia boleh kontrol Sabah, dia ada 2 negeri yang kaya selain daripada wilayah Johor, Penang dan juga Selangor. Selain daripada 4 ni, negeri yang kaya adalah Sabah dan Sarawak. 2 negeri ni adalah 2 negeri yang kaya. Sarawak mereka tahu mereka tak boleh nak kontrol disebabkan Sarawak ni dia punya
dia punya parti dia tu memang kontrol betul-betul supaya UMNO tak masuk. Dia bukan Malaya tak masuk, dia bukan isu Malaya, dia isu UMNO. UMNO once dia dah masuk ke dalam satu negeri tu, dia akan kontrol habis. Sekarang ini dia nak kontrol Sabah. Kenapa? Sabah ada dana yang besar, Sabah ada minyak, Sabah ada kekayaan dia sendiri. Walaupun negeri kaya, rakyat dan ramai miskin, itu merupakan satu benda yang Sabah ada. Okey, sebab itu kalau sekiranya kerajaan Sabah jatuh pada esok hari atau dalam minggu ini, insya-Allah saya akan turun ke Sabah dalam bulan 8 ini. Kalau tak ada Covid lah, saya akan turun ke Sabah dalam bulan 8 ini dan saya akan berjumpa dengan pimpinan-pimpinan yang ada di Sabah untuk kita nak berbincang tentang strategi dan juga perkara yang boleh kita lakukan, dan saya akan buat live di Sabah. Insya-Allah kalau sekiranya ditakdirkan kerajaan tumbang, dan kalau kerajaan tak tumbang tak payahlah kan. Kerana apa? Okey, ini merupakan hala tuju Parti Keadilan Rakyat di Sabah. Saya nak bagi tahu Parti Keadilan Rakyat di Sabah, untuk Parti Keadilan Rakyat di Sabah, naratif kita sekarang ini, hala tuju sekarang ini, kita kena fikir melalui merentasi Sabah itu tanpa warisan. Kita kena fikir untuk letak calon kita di semua 65 DUN. Okey, tolak DAP lah kan, DAP pun dalam tanding. DAP kita akan tinggal kita, Parti Keadilan dan juga DAP. Kita kena start berbagi kursi DUN kita dan parlimen kita dengan dua parti ini sahaja. Amanah ada ke kat Sabah? Saya pun tak pasti. Kalau ada, bagilah dengan amanah sekali. Namun begitu, sekarang ini kita kena fikir dah bahawa kita kena jalan sendiri tanpa warisan. Bagi saya tak pernah setuju dengan parti lokal. Kerana apa? Bila kita bercakap tentang parti lokal, maka dia punya pemikiran dia lokal, maka dia punya pemikiran hanya sekadar untuk orang dia. Saya lebih suka bercakap tentang parti Malaysia, di mana sesiapa sahaja, kalau kita kata saya, kalau katakanlah ahli Parti Keadilan Rakyat di Sarawak, tidak mustahil bagi saya untuk nak jadi Perdana Menteri suatu hari nanti, kerana saya berada dalam satu parti Malaysia dan bukannya parti yang setakat hanya Sarawak. Yang betul, kalau parti hanya Sarawak, hanya Sabah, maka dia punya jaringan, dia punya rangkaian dia paling tinggi dia boleh pergi adalah setakat itu sajalah, setakat jadi Ketua Menteri Sarawak. Selepas itu dia tidak boleh menentukan hala tuju negeri, tidak boleh menentukan hala tuju negara. Sebab itu makalah jadi pengemis mereka untuk meminta supaya parlimen dan kursi mereka jadi 2/3 supaya mereka memegang 1/3 kursi di dalam parlimen, kerana apa, keputusan bla 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 dan sebagainya. Bagi saya itu adalah perkara kedua. Yang penting adalah satu rangkaian dan jaringan kita mestilah parti di mana parti yang merentasi semua negeri, semua bangsa dan semua agama, dan the only parti yang ada mempunyai jaringan dan juga perkara tersebut adalah Parti Keadilan Rakyat, dan juga bukan ada parti-parti yang lain. Saya tak nampak parti lain yang ada lah. Okeylah DAP, tapi DAP tak ada 222 cawangan. Amanah pun sama, tapi Amanah pun tak ada sampai 222 cawangan. Yang ada 222 cabang atau cawangan di seluruh Malaysia adalah Parti Keadilan Rakyat sekarang ini yang berada di seluruh Malaysia. Sebab itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, rakan-rakan di Sabah, insya-Allah kalau sekiranya tumbang Sabah pada esok hari atau pada minggu ini atau pada bulan ini, maka saya personally akan turun ke Sabah dan saya akan mulakan di beberapa tempat untuk kita berbincang dan melihat bagaimana kita boleh mengatur strategi ini, insya-Allah. Pada malam ini saya tak boleh lama, saya kena bergerak ke satu tempat yang lain. Okey, sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa dinner fundraising saya akan buat di Bangi dan juga di Palma Ampang, dan dalam minggu depan kita akan ada promosi untuk perkara tersebut. Merchandise, kita ada baju, kita ada cap untuk kita fundraising, terutama dalam menghadapi pilihan raya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya buat live setiap malam. Kerja anda simple saja, untuk share, bantu saya, bantu parti, bantu perjuangan kita. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi, harap faham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan, tetap lawan.